Marilah sama-sama kita buka dengan ummul kitab Al-Fatihah. Tanpa meninggalkan masa, saya menjemput Yang Berusaha dan Tuan Wahab bin Haji Idris, pengerusi Masjid Al-Fatih Wangsa Melawati, untuk memberikan ucapan alu-aluan dijemput dan istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pegawai Pusat dan Ustaz Muslimin, dan daripada Al-Fatihah Konsultasi yang mengendalikan khusus pada hari ini, khususnya kepada peserta-peserta yang paling khusus pusat jenazah yang kita adakan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Allah Subhanahu wa taala kita dapat mengadakan majlis pada hari ini, alhamdulillah, dengan cuaca menjeluk, dan kita diberi nafas Allah Subhanahu wa taala lagi untuk kita sama-sama berada di sini, bersilaturahim dan menghadiri khusus yang telah kita adakan sejak jadi. Alhamdulillah, pertama-tama kali saya mengucapkan terima kasih kepada pertama sekali Ustaz Musidi Abi Hamid yang sudi hadir untuk meresmikan majlis khusus jenazah yang kita adakan pada hari ini. Dan juga saya mengamalkan kedatangan Ustaz daripada Nur Fatah Konsultasi yang akan mengendalikan khusus kita daripada awal hingga akhir, insyaAllah hari ini. Semoga khusus ataupun dia punya program yang kita adakan ini yang memberi manfaat kepada semua peserta yang hadir. Alhamdulillah, khusus jenazah ni kalau kita perhatikanlah berbanding dengan khusus lain, sambutannya malu-malu lah. Nama lagi khusus jenazah kan, kita cuma ada dalam keperluan. Walau macam pun kita teruskan juga, sebenarnya tajuk kita dalam keperluan kan. Inilah mungkin kalau khusus yang lain lebih ramai sikit mungkin lah. Dalam sebuah jenazah ni ada maknanya daripada kalangan orang muda-muda ni biasanya kurang sikit. Tapi alhamdulillah, kalau saya tengok pada hari ini ramai orang muda daripada orang yang berumur kan, berumur yang bukan atas saya. Jadi alhamdulillah, inilah dia punya kita punya pengganti pengganti. Sebab apa? Yang khusus jenazah ini kalau kita bergantikan, ramai di antara kalangan kita tidak tahu sebenarnya untuk mengendalikan bila berlakunya kematian dan sebagainya. Jadi inilah salah satu cara kita, salah satu daripada masjid dan mentadbir menganjurkan khusus ini supaya sekurang-kurangnya ada pengganti ataupun ada dia punya di kalangan anak kuliah kita yang tahu macam mana untuk mengendalikan sekiranya berlaku kematian, sama ada ahli keluarga sendiri ataupun anak kuliah apa yang kita nak lakukan sepatutnya daripada awal hingga akhir. Jadi inilah satu-satunya ilmu yang kita akan berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Semoga selepas pada ini tuan-tuan dan puan-puan dan saya sendiri pun sebenarnya buat arif juga dalam hal ini. Sebab kita rasa kita dah okey, kita tahu kan, tapi kadang-kadang kita tak tahu macam mana kita nak buat sesuatu apabila sesuatu jenazah kepada keluarga kita, kematian kepada keluarga kita tidak tahu buat apa-apa. Jadi inilah satu-satunya cara kita adakan khusus pada hari ini. Semoga anak buah kita sekurang-kurangnya ada dia punya ilmu macam mana untuk mengendalikan. Dan kita tim khusus jenazah yang berada dalam
ini merupakan pelapis kepada yang pengendali yang sedia ada sekarang ini, yang kerana kalau mengharapkan apa yang kepada pengendali yang sedia ada tidak mencukupi kita, sebab itulah kita adakan khusus pada hari ini untuk mengadakan pelapisnya, supaya apabila berlaku jenazah ada kematian dan sebagainya, agar yang mutakin kita dapat lakukan. Untuk kalangan tuan-tuan dan puan, satu-satunya kalau tak salah saya mesti dia sudah itu mesti al-mutakin mengadakan pengurusan jenazah ni tanpa mengeluarkan kewangan untuk anak-anak Korea. Bukannya pengurusan jenazah yang dilakukan kita memerlukan kos pembayaran dan sebagainya sebelum ini. Kalau kita tengok pada tempat-tempat lain, biasanya khusus ataupun biasanya untuk pengurusan jenazah itu memerlukan dalam RM1,200 RM1,300 untuk satu jenazah. Tetapi di Masjid Al-Mutakin ini kita bagi secara bersama daripada awal pengurusan kebumian hingga akhir kebumian tidak dikenakan sebarang kos. Tetapi walau macam mana pun urusan tadi, kalau kita tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan untuk menguruskan macam mana untuk mengendalikan daripada mula kematian sehingga untuk kebumian, tidak ada asas-asas pengetahuan, maka kita tidak tahu nak buat apa. Jadi inilah tujuan kita adakan khusus pada hari ini. Semoga pelapis-pelapis pengendalian jenazah dapat ilmu dan dapat melaksanakan dia punya tugas seperti mana yang dikehendaki oleh syarak, yang merupakan satu-satunya, walaupun ia merupakan fardu kifayah, adalah satu kewajiban kepada kita. Kerana sekiranya fardu kifayah ini tidak dilakukan, semuanya mendapat dosa. Ahli Korea keseluruhan mendapat dosa. Oleh itulah fardu kifayah ini merupakan satu kewajiban yang perlu kita laksanakan. Jadi untuk demi yang seterusnya, saya lagi-lagi juga terima kasih kepada semua yang hadir, yang sudah hadir pada hari ini. Semoga tuan-tuan dan puan-puan dapat mengikuti dengan dan dapat mempraktikkan apa yang tuan-tuan dan puan-puan pelajari pada hari ini untuk segera berlaku sebarang dia punya kematian dan sebagainya, terutama sekali anak-anak Korea di Al-Mutakin. Jadi sekian daripada saya sebagai al-Adwan untuk pada pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada yang berusaha dan Haji Wahid Idris di atas ucapan anu-anu sebentar tadi. Seterusnya majlis menjemput yang berbahagia Ustaz Mursyidi bin Abdul Hamid untuk memberikan ucapan. Seterusnya merasmikan usul asas pengurusan jenazah kita pada pagi ini. Dengan segala hormatnya dijemput dan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in. Terima kasih hadirin saya Ustaz Hakim, khususnya yang berusaha dan Wahab mengurusi Encik Syam Imbalan mengurusi hari puasa, dan yang kita perhatikanlah pada pagi ini Ustaz Fimadin Zaid Rashid, ataupun lebih dikenali kalau tuan-tuan kenal lah Ustaz Undertaker. Okay, saya pun kenal Ustaz melalui Facebook. Isteri saya selalu mengikuti tulisan-tulisan Ustaz dan yang mengenalkan Ustaz Undertaker ni kepada saya. Okey, jadi Ustaz juga dikenali sebagai Ustaz Undertaker. Itu nanti tuan-tuan boleh tanyalah apa maksud Undertaker beliau itu. Dan bila kita sebut pengurusan jenazah, terbayanglah dalam muka kita jenazah ataupun kematian. Cumanya untuk khusus sekali ini kita tidak gunakan untuk diri kita sendiri. Pengurusan jenazah ni kita gunakan ilmu ni untuk orang lain. Okey, kita kena tahulah bila pengurusan jenazah ni dia ada dua benda yang kita perlu tahu. Satunya dari segi pengurusan. Okey, bila mati apa perlu dibuat.
Contoh pengurusan dari segi jenazah, bila mati apa yang perlu dibuat? Contoh mati di rumah, kalau mati di hospital mudah. Kalau mati di rumah apa perlu dibuat? Nak tutup matanya, nak lapakkan kakinya, nak lapakkan mulutnya dan sendi itu sebagainya. Itu yang pertama. Dan dari segi pengurusan protokol pun tuan-tuan kena tahu juga. Itu kena tanya ustaz undertaker kita lah. Okey. Bila mati di rumah, nak menangis dulu ke? Nak telefon Datuk Wahab pengurusi dulu ke? Apa kita nak buat dulu? Okey. Nak telefon polis dulu ke? Nak telefon kesihatan dahulu ke untuk mengesahkan kematian? Apa yang perlu dibuat? Kan bila berlaku kematian ni, kebiasaan kita akan jadi kita jadi terkejut, kita akan jadi gabra. Jadi pengurusan itu pun perlu tahu. Dan saya serahkanlah kepada ustaz undertaker kita untuk tentukan, terangkan kepada tuan-tuan dari segi pengurusan kuburnya, ataupun nak serahkan 100% kepada pihak masjid. Kalau di Kuala Lumpur ni saya difahamkan kubur perlu diuruskan oleh waris sendiri. Tapi saya tak tahulah kalau Ustaz Rafimuddin boleh bantu untuk pengurusan kubur. Tetapi Ustaz Rafimuddin ni Masjid Mutakin amat betul dapat grant dia pagi ni, sebab dia di antara ustaz ataupun penyampai untuk pengurusan jenazah ni yang paling top ranking lah. Apa tak kenal Ustaz Rafimuddin. Jadi tuan-tuan bertuah pada pagi ini Masjid Mutakin dapat ambil waktu ustaz dan tuan-tuan tanyalah soalan-soalan yang saya lontarkan tadi kepada ustaz, supaya bila jadi kematian kita tidak hanya menangis sahaja. Kita tahu apa perlu dibuat dari segi pengurusan dan apa perlu dibuat dari segi protokol. Jadi saya tak nak ambil masa yang lama untuk berucap. Saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan yang hadir pada hari ini, dan jadikanlah ilmu pengurusan jenazah ini ilmu yang boleh kita gunakan kepada orang lain, dan ilmu ini pula perlu membuat praktikal. Dan saya tak pastilah hari ini kita ada jenazah ataupun model jenazah. Mungkin kalau ke depan ni kalau nak buat minta Ustaz Rafimuddin berbincang dengan HKL bawa jenazah original, bisa bawa seronok kan. Bukan seronok lah, bawa hadir. Tapi kalau setakat ambil Encik Syah jadi model, jenazah tak seronok lah. Dan siapa yang kena jadi model pada hari ini, percayalah dia akan orang ingat sebagai mayat. Dan orang takkan panggil nama dia lepas ni, panggil mayat. Itu terjadi kepada kami juga di sekolah-sekolah pendengar dulu bila kita belajar pengurusan jenazah. Jadi terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan kepada Masjid Mutakin sudi panggil saya untuk perasmian program pada pagi ini. Dan saya difahamkan hari ini kita bertemu banyak program, 3 program lah. Satu di perumahan saya, Wangsa Siaga, kita ada buat kuliah muslimat. Satunya tadi saya tak datang tadi, kena sekat dekat Wangsa Ceria, ada orang lalu. Kita tanya Haji tadi, Haji kata ada serta penduduk. Dan hari ini di Masjid Mutakin ada pengurusan jenazah. Jadi karya kita yang tak seberapa besar ni ada 3 program serentak. Jadi apa pun saya ucapkan tanya kepada tuan-tuan yang dapat hadir, dan harapan saya untuk tuan-tuan tunggu sehingga habis, dan insya-Allah gunakanlah peluang ini, dan jika berlaku kematian bolehlah jadi volunteer untuk kita praktikkan ilmu yang kita baca pada pagi ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Mursyidi bin Abdul Hamid di atas ucapan dan perasmian sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput Datuk Haji Wahab bin Haji Idris untuk menyampaikan cendera hati kenang-kenangan kepada perasmi khusus kita pada pagi ini. Persilakan. Sebelum saya serahkan kursus kita pada pagi ini kepada pembentang, saya menjemput sekali lagi Ustaz Mursyidi bin Abdul Hamid, Datuk Haji Wahab bin Haji Idris dan juga Ustaz Rafiuddin Zainal Rashid untuk sama-sama kita bergambar dengan para peserta khusus.
Muslimat, Dengan ini saya menjemput Ustaz Rafiuddin Zainal Hashim untuk mengendalikan usul asas pengurusan jenazah kita baca pada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Besar Hakim. Yang saya hormati sahabat saya Ustaz Musyiri, pegawai tempat, pengurusi masjid Datuk Abdul Wahab, barisan jawatankuasa masjid, pegawai masjid, muslimat, para peserta bagi kursus pengurusan jenazah anjuran Masjid Al-Muttaqin Taman Melawati. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul setelah saya kira mungkin sebulan ataupun dua bulan program ini dirancang, yang mana sahabat saya panggil Abang Syam, dia jemput saya ni, dia yang minta saya datang, dan Alhamdulillah tarikh tu setelah dibincang-bincang, hari inilah kelapangannya, ya. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala bertemu kita. Saya sebenarnya baru hari Sabtu tu baru balik daripada umrah, sehingga hari ini tak rehat lagi. Macam itulah kan. Ahad, Isnin, Selasa direct program. Semalam kursus jenazah di Masjid Negeri Shah Alam. Pagi tadi kuliah subuh dekat Seri Kembangan. Hari ini bersama tuan-tuan Malakang kat Kelang, esok mungkin Kedah. Macam itulah program. Jadi sebab apa? Nak cover 2 tahun punya cuti Covid kan. Jadi banyak program-program yang kita tergendala. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan dan perempuan, saya juga ucap terima kasih kepada semua yang hadir. Saya raikan kepada tuan-tuan dan perempuan kerana berminat dengan kursus seperti ini. Macam kata Datuk tadi, kursus macam ni tak ramai minat. Kalau kursus kahwin, ya ramai datang. Tak daftar pun datang juga, tolonglah, minta tolonglah kan. Apatah lagi kalau kursus poligami kan, ada juga kursus poligami, yang belah lelaki lah ramainya kan. Jadi nak katakan kursus-kursus yang berkaitan demikian memang ramai, tapi kursus pengurusan jenazah ini sebenarnya ramai juga yang berminat. Tapi kerana kekangan masa, seperti mana kata Ustaz tadi, 3 program. Malam tadi saya kuliah dekat Surau Al-Kausar, Wangsa Siaga, kuliah Maghrib.
Dia kata pagi esok kami tak dapat datang ustaz, kita ada kursus ibadah muslimat. Ya, di Wangsa Melawati masjid apa surau tu pun, Karyah tu pun ada jalan kaki kan. Tadi saya nampak ramai kan. Saya duduk dekat kedai bidayah tu tadi, saya tengok ramai jalan kaki ni, nak pergi kursus jenazah ke ni kan. Rupanya program lain kan. Kita tengok ramai berdiri datang kan, rajin orang melawati jalan kaki kan. Rupanya jalan kaki program lain ya. Jadi tak apa, alhamdulillah, mudah-mudahan walaupun ramai walaupun saya rasa ni pun dah kira ramai ni, senang kita nak handle pengurusan jenazah. Tuan-tuan dan puan-puan bebas bertanya persoalan-persoalan sehinggalah kita berakhir insya-Allah sebelum pukul 4 petang. Ni tak? Boleh? Datuk boleh je. Sampai malam tak apa. Ya, sampai pukul 1 lah insya-Allah sebelum Zuhur. Ya, sebelum Zuhur. Sebab kita tahu hari Sabtu Ahad ni kenduri banyak kan. Kadang-kadang kita nak memenuhi jemputan juga. Jadi kita cubalah ambil kesempatan yang ada ni. Jika tuan-tuan dan puan-puan banyak soalan, maka pukul 1 lah kita habis. Jika tak banyak soal, pukul 11 habis dah kan. InsyaAllah ya. Baik, program kita ini akan berlangsung dalam dua sesi, teori dan praktikal. Dalam bab teori, saya akan terangkan tentang 4 perkara, iaitulah berkaitan dengan saya dah bagi dah kot buku tadi ya. Pada tuan-tuan dan puan-puan dah ada buku nota, dan dekat depan ni ada slide yang akan mengiringi pengucapan saya. Buku nota kecil itu hanyalah buku sebagai panduan asas yang penting, walaupun asas tapi penting, iaitulah berkaitan dengan bagaimana berhadapan dengan orang yang nazak. Orang nazak ni macam mana keadaan dia, ni kita kena tahu juga macam mana nak buat. Takkan menangis saja. Orang tengah nazak, kita nak buat apa? Takkan terus call Dato' Wahab. Jadi kita nak tahu kan, kata Ustaz ni takkan terus call. Apa kita nak buat? Nak bimbing dia. Yang kedua, bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia. Ini pun penting juga. Baru meninggal, takkan terus masukkan dia dalam bilik mandi terus mandi. Baru meninggal terus panggil jenazah nak bawa ke masjid terus mandi. Tak, dia ada kaedah, ada prosedur dia. Yang ketiga, urusan dokumentasi. Bab ni pun kadang-kadang ramai orang kurang arif. Orang tu meninggal malam, jadi kerana dia tak ada ilmu, tak ada pengetahuan, tak ada pengalaman, dia tunggu. Tak apalah, tunggu besok subuh masjid buka baru kita pergi panggil. Padahal dia dah boleh kena buat report dulu, dia kena selesaikan dokumen dulu. Bab ni yang kena kita belajar, tahu kaedah. Kadang-kadang benda yang simple, dek kerana kecuaian kita, dek kerana kita tak bertanya, tak belajar benda ni, menyebabkan urusan tu tergendala. Patut boleh urus pagi, membawa ke petang. Tu jadi masalah kerana dokumentasi tadi penting. Dalam 3 perkara tu ada dalam buku kecil tu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak yang lebih daripada tu, sebab tu buku tu percuma ya. Kalau nak lebih, kenalah beli kan. Ni buku dia kan. Dekat buku ni ialah buku pengurusan jenazah mudah sahaja. Saya sendiri yang tulis buku ni, susun buku ni. Dalam buku ni dia tak sama macam buku-buku mungkin dekat tempat lain ada buat. Istimewa disertakan kaedah dokumentasi pengurusan jenazah reput, berisiko tinggi, COVID, terbakar, semua ada dalam ni, termasuk dengan panduan solat jenazah gaib, dan juga talqin dan sebagainya dalam ni ya. Kalau dekat Shopee, kita ada jual dekat Shopee je, tak ada dekat kedai-kedai buku, tak ada. Dekat Shopee RM35. Tapi istimewa untuk peserta khusus RM40 Datuk. Tapi tak dapat satu, dapat 2. Satu buku ni lagi 40 kisah orang mati. Setiap kematian ada kisahnya, ibrah dan iktibar. Ini adalah berdasarkan pengalaman saya mengendalikan jenazah sepanjang lebih kurang 18 tahun. Ada yang saya selitkan dalam ni sebagai pengajaran. Dan jangan fikir macam buku mastika lah. Tak ada cerita mastika mati dia terjolih, perut buncit. Tak ada. Ni cerita yang biasa-biasa, yang baik ya, pengajaran kita ya. Maksudnya kalau nak beli satu RM20 lah. Kalau 2 mungkin dapat harga istimewa ya. InsyaAllah nanti boleh dapat dekat Rustia kat luar sana ya. Baik, dalam teori yang perkara yang keempat, saya akan terangkan rukun pengurusan jenazah. Ini bab ni kita tahu dari sudut yang mana yang wajib, yang mana yang sunat, yang mana yang adat. Kita kena terangkan. Kadang-kadang ada orang ni dia fikir waktu nak mandi jenazah, tak ada kapal barus, tak ada cenana. Ada pun fikir macam mana ni nak mandi mayat ni, tak ada barang ni. Padahal benda tu sunat wangian.
Gantilah dengan sabun, dengan shampoo. Kat rumah kita ada sabun shampoo, jadilah. Tak payahlah guna cendana. Itu ialah benda yang perlu kita terangkan, yang wajib, yang sunat, yang adat kita. Baik. Itu dari sudut teori. Dari sudut praktikal, nanti kita akan buat 4 juga rukun. 4 juga perkara termasuk yang melibatkan rukun pengurusan jenazah. Iaitulah mandi, kafan, solat dan ke bumi. Ya, 4 perkara ini insya-Allah kita akan buat serentak. Dalam praktikal mandi, kita tidak akan melibatkan tempat mandi jenazah kat sini, kat belakang tu dok. Masih situ tak ubah tempat mandi jenazah kita tak payah pergi sana. Kita buat kat sini je. Sebab kalau saya buat kursus jenazah, saya tak suka menggunakan air. Kalau saya guna air, walaupun setitik ke saya tak guna. Kalau guna air, dia akan jadi 2 musibah. Ada 2 musibah. Ya, saya mengajar kursus ni sejak 2012, 10 tahun. Sepanjang saya buat kursus, kalau peserta kata kami nak guna air, Ustaz, buat praktikal guna air betul, mesti akan jadi 2 musibah ni. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan banyak main air. Itu penting. Banyak main air. Pasal apa banyak main air? Pasal yang jadi model nanti kawan-kawan juga. Time tu lah dia nak ngusik kawan-kawan tu, nak geletek sini, nak ngusik sini, ciut sini kan. Benda macam tu jadi mainan dia nanti kan. Dah hilang fokus dia. Yang kedua, yang jadi model tu nanti mesti balik demam panas. Bukan sebab badi mayat, tapi kerana kesejukan yang melampau. Pasal waktu mandi itulah tuan-tuan dan puan-puan banyak tanya, Ustaz ni air apa Ustaz, berapa bilangan air ni, kenapa campur yang ni, lagi banyak soal, lagi lama kawan tu kena mandi, menggigil bila nak habis ni Ustaz kan. Kita tak rasa kan, dia rasa. Maka saya khazafkan, hilangkan praktikal menggunakan air, hanya melibatkan simulasi. Simulasi tu macam mana? Cara kita nak bolak-balikkan jenazah ke kanan, ke kiri, nak keluarkan najis macam mana, nak istinja, semualah secara simulasi saja dekat sini. Ya. Dari sudut praktikal kafan, insya-Allah praktikal kafan ini kita akan terangkan 4 prosedur ataupun 4 kaedah pembentangan kain kafan. Ada tak semua sama. Pertama, kaedah basic, asas saya akan terangkan. Asas ni ialah perkara yang kalau tuan-tuan dan puan belajar ni, belum tentu balik nanti ingat. Tuan-tuan tersepak tiang depan tu, dah lupa dah kan. Pembondo belajar tadi lupa dah kan. Dia hilang dah. Tapi sekurang-kurangnya tahu yang asas tu menjadilah. Apa dia? Bentang kain je. Simple je. Yang kedua, saya akan terangkan macam mana cara kita nak bentang kain kafan sekiranya jenazah itu badannya besar. Badannya besar macam mana? Kaedah dia kena penting juga. Sebab kain kafan kita bidang 60. Untuk badan yang besar mungkin kena bidang 90. Tapi tak ada jual. Macam mana nak buat? Takkan nak jahit. Benda macam ni renyah pula. Jadi kita ada kaedah kita. Yang ketiga, macam mana kita nak bentang kain kafan bagi jenazah yang ada risiko penyakit tinggi. HIV, AIDS, COVID. COVID sekarang dah kena mandi dah jenazah dia. Macam mana kita nak sediakan kain kafan ni? Dan yang keempat ialah cara kita yang lebih sesuai, yakni tidak menggunakan kain kafan yang banyak. 10 meter kain saja, lelaki dan perempuan. Kadang-kadang orang perempuan kita nak pakai kain 13 meter, 15 meter, 18 meter. Banyak sangat. 10 meter cukup. Tapi dengan kaedah yang kami gunakan nanti, kita gunakan nanti, 10 meter tu boleh jadi 11 lapisan kain. 11 lapisan kain. Bukan 7, 11 lapisan kain. Macam mana tu? Ini kaedah yang kita buat. Dan kaedah ini sesuai untuk orang lelaki, sesuai untuk orang perempuan. Sama. Sebab apa kadang-kadang ada orang kata kursus jenazah ni untuk lelaki, kursus jenazah ni untuk perempuan. Tak, sama je. Yang membezakannya waktu mandi nanti lelaki lah, perempuan. Tapi waktu kita nak belajar ni sama je kaedah dia. Tak ada beza pun ya. Baik. Dalam bab kafan begitulah. Cuma waktu yang kita nak waktu kafan ni nanti, yang susahnya nak cek model. Tu je kan. Walaupun ustaz tadi kata siapa jadi model nanti akan dipanggil mayat lepas ni, itu mungkin tak berlakulah. Zaman budak-budak dulu mungkinlah. Tapi siapa yang jadi model, insya-Allah saya tak jamin 4 perkara ni dia akan dapat. Insya-Allah yang pertama, panjang umur dia. Panjang umur insya-Allah. Ini bukan jaminan, tapi berdasarkan pengalaman. 5 tahun sudah ada orang tu dia jadi model. Tapi alhamdulillah sampai ke hari ni hidup lagi dia.
Siapa orang tu? Saya sendiri. Testimoni dah ni kan. Tapi kalau lepas ni meninggal biarlah kan. InsyaAllah. Yang kedua, siapa jadi model, dia dapat pengalaman yang orang lain tak dapat. Pengalaman waktu hidup. Bila kita meninggal nanti kena kapan, nak cerita kat siapa pengalaman kita? Kawan sebelah pun kena kapan. Tapi waktu hidup ni kita kena kapan, kita dah rasa macam mana sempit dia, macam mana sejuk ke panas ke, kita sendiri rasa. Ya, yang orang lain tak boleh nak challenge kita. Kau pergi mana pun kau tak dapat challenge aku dah kena kapan dah. Pengalaman seronok kan, isyarat sikit. Yang ketiga, mudah-mudahan datang keinsafan dia kan. Mudah-mudahan, ya Allah, banyak dosa aku, ya Allah, lepas ni tak nak tinggal solat dah kena kapan. Ada orang tu menangis. Saya buat kursus jenazah dekat Proton Shah Alam hari Ahad minggu lepas, genap seminggu ni. Orang tu menangis. Jadi apa pasal ni kan? Sedih, takut kan, takut sedih ke tak tahulah kan. Tapi tu kesan dia lah. Dan yang keempat paling best, siapa yang jadi model nanti, dia boleh selfie. Selfie, minta kawan ambil gambar, buat video, rekod, post kat TikTok. Jadi tu salah satu FYP dia kan. Orang suka gambar yang tu kan. Jadi pengalaman yang baru ya. Jadi jangan takut. Offer saya nak, jangan guna kuasa veto pula. Datuk kata okey kau jadi kan. Biar volunteer. Alright. Dalam bab solat jenazah, tuan-tuan dan puan-puan semua dah maklum prosedur solat jenazah macam mana. Kita dah biasa dah kan. Solat jenazah ada berapa rakaat? Anyone? Berapa rakaat solat jenazah? Tak ada. Baik Tuan Haji dia kata tak ada, dia backup dulu kan. Ada orang tu confident 2 ustaz. Sah lah kan. Mungkin sebab dia keliru kan. Solat jenazah tak ada rakaat, 4 takbir je. Ya, ni dia tak belajar, dia masuk terus Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Takbir kedua dia tutup mata, Allahu Akbar, imam dia pun rukuk. Ada orang macam tu kan, tutup mata nak khusyuk kan, tak nampak orang sebelah takbir kedua kan. Jadi kita kena belajar juga dalam bab ini. Cuma dalam solat jenazah, saya akan selitkan panduan solat jenazah gaib. Solat jenazah gaib ni tak semua orang tahu. Ya, siapa yang gaib, kita ke gaib, mayat ke gaib kan. Bilakah waktunya, apakah syaratnya, bagaimana kaedahnya, ini kita akan selitkan insya-Allah. Dan yang keempat, praktikal mengebumikan jenazah. Bab ini tak payahlah kita pergi kat belakang masjid nak gali tanah ke, berapa suku tanah ke, tak payah. Sebab mana-mana tempat dah ada penggali kubur dah. Dia punya kerja. Kita hanya nak tahu macam mana cara nak mengebumikan jenazah. Ya. Di sini kita perlu bincang perkara ini kerana yang biasanya berlaku di tanah kubur waktu nak kebumikan mayat, yang turun satu mayat, 1 orang. Yang menyambut dalam liang biasanya 3 orang. Tapi yang bagi arahan dekat atas 30 orang. Tu tanah tu, pusingkan kepala tu tali tu buka, semua nak bercakap serabut orang kat bawah tu. Jadi di sinilah kita pentingnya bagi tahu apakah yang lebih mudah, kaedah yang lebih lancar, yang tertib, tak perlu kecoh-kecoh. Ni sini kita akan tekankan. Dekat sini je, tak payah pergi tempat lain ya. Jadi teori dan praktikal ni akan berjalan secara santai. Terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan nak bertanya soalan. Tanya je ya, tapi pastikan ikut step lah. Tapi kalau nak tak apa, cerita pasal mandi, tiba-tiba nak tanya soal kubur pula kan, lambat lagi tu. Ikut step by step ya. Jadi insya-Allah program ini yang muslimat pun jangan risau, mana ustazah nak mengajar ni. Tak apa, ikut cara saya, insya-Allah mudah faham. Dan kita ada rakaman melalui Facebook dan IG ya. Boleh buka balik Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia. Facebook Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia ada rakaman ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok balik sebagai ulangan kaji nanti ya. Baik, kita masuk kepada perkara yang pertama, iaitulah bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak, sakaratul maut. Orang yang sedang sakaratul maut, dari segi bahasa sakarat itu mabuk, maut itu kematian, mabuk di ambang kematian. Orang mabuk ni dalam keadaan hayal, dalam keadaan hayal, tak kerti beza mana baik, mana buruk, mana kanan, mana kiri, mana dosa, mana pahala, mana syurga, mana neraka, dia tak kerti beza. Maka orang yang mabuk ni perlu dibimbing. Sebab itulah Nabi SAW menyebut, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan kalimah la ilaha illallah kepada orang yang hampir meninggal dunia. Ajarkan pada dia. Sebab waktu tu dia mabuk, dia lupa siapa diri dia lupa siapa keluarga dia. Yang lagi dahsyat, dia lupa siapa Allah. Ni dia, lupa Tuhan dia.
Maka kita kena ingatkan dia, la ilaha illallah. Itu yang disunahkan pada kita. Bukan macam dalam drama Melayu yang tuan-tuan perempuan tengok tu, asal orang meninggal je mengucap panjang, asyhadu an la ilaha illallah. Ikut bang, yang heran tengah azab pun boleh ikut, asyhadu an la ilaha illallah. Sambung lagi tu, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Siap makna lagi, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ni semua pembongak tuan-tuan. Kita tengok percaya, yolah betul lah ni, husnul khatimah ni, siap jari macam ni kan. Ini semua berlakon ya. Hakikat sebenarnya orang nak mati ni, nak sebut Allah pun bukan perkara yang mudah ya. Jadi kita ambil ikut sunnah Nabi, la ilaha illallah. Jangan terlalu laju, jangan terlalu perlahan. Kalau perlahan sangat, dia tak dapat ikut. Ikut saya bang, la ilaha illallah. Itu musabaqah boleh lah. Semput kawan tu nak ikut, tak boleh. Dan jangan terlalu laju pula. Berzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tak boleh buat tahlil pula kat situ kan. Sederhana, la ilaha illallah. Bisik kat telinga dia, tak kisah telinga kanan ke telinga kiri ke, tak kisah. Tapi afdalnya kanan lah, sebab Nabi selalu mendahulukan kanan. La ilaha illallah. Sekiranya dia dapat ucap sekali, cukuplah. Dia dapat ucap la ilaha illallah, alhamdulillah, cukup, berhenti setakat itu. Biar dia pergi dengan tenang. Jangan kita paksa dia pula. Alhamdulillah, teruskan bang, nak tasbih kira bang, la ilaha illallah. Tak boleh, dia tak boleh ikut ya. Sekali pun cukup, sebab Nabi sebut, man kana akhiri kalmuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya dia dapat ucap kalimah la ilaha illallah, masuklah dia ke dalam syurga Allah Ta'ala. Maka dapat ucap sekali pun cukup. Sekiranya dia tak dapat sebut kerana dia koma, sekiranya dia dalam keadaan tak sedar, kita sebut banyak kali tak dapat ikut, maka kita minta dia bagi signal. Kalau dengar suara saya ucap la ilaha illallah tak dapat, bagilah tanda, gerakkan lidah tu, la ilaha illallah. Kalau dia gerak, la ilaha illallah, nampak lidah dia kan, alhamdulillah cukup. Nampak kelipkan mata, kalau dapat kalimah ni la ilaha illallah, ada pun kelip mata, maknanya tu tanda dia, cukuplah tu. Dan sekiranya dia meninggal dunia tanpa apa-apa tanda, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah dah meninggal, dapat mengucap tak dapat. Neraka manalah ni kan, tak payah hukum dia masuk neraka ke mana ke. Kita sangka baik, mungkin dia sebut, cuma kita je yang tak dengar. Tu je, sangka baik kan, insya-Allah. Dia sebut tak? Sebut, insya-Allah. Tak payahlah kita canang satu orang, semua orang kan, tak sebut, tak tahulah kata apa kan. Diam je, cukup sangat tu ya. La ilaha illallah ini bukan pada apa yang orang sebut kita dapat ikut, tak. Dia bergantung kepada iman kita. Allah sebut dalam Quranul Karim, yusabbitullahu allazina amanu biqaulis sabi fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah dia teguhkan ucapan orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Kalau orang yang beriman, kalau orang ni beramal soleh, maka kalau dia nak meninggal dunia, tak ada orang ajar pun dia boleh ucap. Ni janji Allah. Meninggal seseorang kat rumah, waktu PKP 2 tahun, ramai orang meninggal sendirian kat rumah sebab keluarga tak dapat datang, meninggal dia. Siapa yang ajar dia waktu dia nak meninggal tu? Allah Ta'ala akan ingatkan. Ni janji Allah ya. Sebab tu kita kena jaga amal kita. Wa yudilullahu zalimin. Dan Allah juga boleh sesatkan orang zalim. Siapa orang zalim tu? Orang yang buat dosa, buat maksiat, leka, lalai, lara. Ketika dia nak mati, walaupun keliling dia ramai orang ucap la ilaha illallah, tapi kalau Allah tak izinkan, dia tetap takkan dapat ucap, takkan dapat, tak keluar kalimah tu daripada gorgorah dia. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah boleh buat apa sahaja yang dia kehendaki. Sebab tu kita kena jaga amal kita, tuan-tuan dan puan-puan ya. Baik, tu kalimah la ilaha illallah ya. Dalam masa sama juga, tajuk yang sama juga, kita perlu bacakan mana-mana surah daripada Al-Quran ya. Baca apa-apa surah pun, kerana Al-Quran as-shifa, Quran itu penyembuh. Antara surah yang disarankan oleh ulama iaitulah surah Yasin.
bacakan surah Yasin di sisi orang yang hampir meninggal dunia. Baca surah Yasin. Kan? Antara surah lain, surah Ar-Ra'd kita bacakan pada orang yang tak sedar, orang yang koma, bacakan pada dia. Ya, antara yang lain kita ikut sunnah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakit sakaratul maut, Aisyah radhiyallahu anha membacakan 2 surah yang pendek. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq dan An-Nas. Itu pun boleh sebagai syifa kepada orang yang sedang sakit ni. Mudah-mudahan memberi ketenangan pada dia, menghindarkan daripada gangguan syaitan-syaitan yang nak menghasut dia. Apa-apa surah lain pun boleh, tak ada masalah. Dan yang ketiga ialah tunaikan apa jua hajat pesakit. Dia nak air, bagi dia air. Jangan kita sekat. Walaupun doktor kat hospital kata, ni pesakit ni jangan bagi minum ya, dia kena puasa. Kita dah bagi susu kat badan dia ni, tebuk kat perut ke, masuk tiup ke, tapi dia minta air. Macam mana? Doktor kata jangan bagi minum air. Kalau kita tegukkan air mineral 1 botol kat mulut dia, nah minum, gok. Itu tak boleh. Tapi kalau setakat 1 sudu, tak ada masalah. Ambil 1 sudu, basahkan mulut dia, basahkan wajah dia, tengkuk dia, lap. Itu sunnah. Dan ada ulama kata walaupun dia tak minta pun, tak ada tanda dia minta, tapi nampak bibir dia kering, muka dia kering, ambil air, bagi. Kerana orang yang sedang nazak, dia mengalami haus, dahaga yang luar biasa, bagi dia. Ya, sekiranya dia minta hajat yang kita tak boleh nak tunaikan, tiba-tiba pukul 3 pagi nak nasi kandar 3 pagi. Kau ni gila, kau buang tepiat kau nasi kandar kan? Kau besok lah kan 3 pagi kau nasi kandar apa? Kau nak sahur ke apa? Jangan lah dia. Sabar, cakap dia baik-baik. Bang, tak ada kedai buka dah nasi kandar 3 pagi ni bang, kan? Tak ada. Besok lah ya, pukul 8 pagi kalau buka, saya orang pertama yang beratur kat kaunter tu. Cakap yang tu kan. Besok pagi tu belilah nasi kandar, letaklah lauk macam ayam, kambing, udang apa semua kan letak. Nah bang, makanlah nasi kandar tu. Dia makan sikit je, dapat nasi tu sikit, kari tu sikit, dah tak nak dah. Habis tu siapa nak makan? Kita kerja sampai pagi dah beratur, tiba-tiba dia tak nak makan. Jangan marah. Lebih tu kita bedal lah. Kan itu je, simple kan? Kenapa kita nak susah? Kan tunaikan hajat dia selagi mampu. Sekiranya tak mampu, kita ucap yang baik-baik, cakap yang baik-baik, ya, jangan marah dia. Ya. Dan yang keempat, saya tak ada tulis dalam nota tu, penting juga kita kena bimbing dia supaya bersangka baik kepada Allah Taala. Jangan bagi dia rasa putus asa. Aku ni banyak dosa, Allah tak akan ampunkan aku. Ya Allah, memang aku masuk neraka. Waktu tu kita kata, istighfarlah. Allah tu Maha Pengampun, Allah tu Maha Kasih Sayang, Allah tu Maha Rahmat. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Pesan pada dia, Allah Ta'ala itu rahmatnya lebih luas daripada kemurkaannya. Pesan dia sehingga dia terbimbing untuk sangka baik pada Allah. Kerana ada hadis Nabi SAW menyebut, Allah itu akan menurut pada sangkaan hambanya. Jika hambanya bersangka baik kepadanya, maka dia akan dapat kebaikan. Jika hambanya bersangka buruk kepadanya, maka dia akan dapat keburukan. Maka kita nak dia sangka baik sehingga akhir hayat. Sebab syaitan akan mempengaruhi dia. Syaitan akan datang, kau ni rugi kau ibadah selama ni, Allah tak terima, memang neraka tempat kau kan. Syaitan. Kadang-kadang syaitan menyerupai mungkin mak dia, arwah ayah dia datang balik. Dia nak kufurkan kita. Mak datang ni, dengar mak datang dia apa syurga nak tarik kau ni. Mak, tolonglah mak, saya sakit, saya haus, dia orang tak bagi air. Mak bawa air daripada syurga, kalau kau minum takkan haus selamanya. Saya nak mak, tapi ada syarat. Kau kena ikut mak, kita keluar dari Islam. Mak tahulah mak dalam syurga, kita kena masuk agama lain. Dia akan cuba pengaruh kita. Inilah ujian yang paling dahsyat dalam hidup kita. Kalau orang tu berjaya melepasi ujian ini, itulah kejayaan yang sebenar. Bila dia dapat mengucap kalimah La ilaha illallah di penghujung usia dia. Kita mintalah, minta ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah dan dapat ucap kalimah La ilaha illallah. Itu doa yang perlu kita ratibkan setiap kali dalam solat. Ya, jangan hanya minta doa berkaitan dunia saja semata-mata. Baik, selesai bab yang pertama. Ada persoalan setakat ni? Topik pertama? Ya tuan.
nazak dan sakaratul maut. Baik. Dari sudut bahasa mungkin tak ada beza lah kot, sebab lebih kepada perkara yang sama. Cuma sakaratul maut ini istilahnya lebih kepada satu diambang, sakarat, satu keadaan roh nak keluar. Nazak ni sakit yang dahsyat. Orang nazak lama, ada orang kata dia dah nazak lama dah, seminggu nazak dia tak dikira sakarat. Sakarat ni waktu roh nak keluar, waktu kemuncak roh nak keluar, ya. Kata Nabi SAW, roh akan pergi dan mata akan mengiringi pemergiannya. Ketika Abu Salamah radhiyallahu dalam keadaan nazak, Nabi SAW melihat matanya naik ke atas. Itu nazak lah tu, dalam keadaan sakaratul maut dah tu, naik ke atas. Waktu tu dia dalam keadaan sakarat, dan ketika itu mata naik ke atas. Maka setelah dia wafat, Nabi terus tutupkan mata dia. Waktu itulah mulalah orang bising, meninggal kecoh, arwah ni sakit apa semua. Nabi pun cakap, janganlah kamu cakap benda yang sia-sia, kerana ketika ini malaikat mengaminkan setiap kata-kata kamu. Maknanya itu berkaitan dengan lain lah, maknanya saya nak selitkan pada hadis tadi. Tapi dari sudut bahasanya, nazak tu satu keadaan yang di penghujung usia. Tapi detik sakaratul maut tu waktu nyawa nak sampai ke gorgorah. Allahu a'lam. Kan? Boleh? InsyaAllah. Ada soalan lain? Ada? Baik. Ya, puan. Meninggal dalam tidur. Sebelum tidur dia dah baca surah, ada buat amalan dah. Okey. Baik. Sebab itulah Nabi ajarkan kepada kita sebelum tidur jangan tidur terus, kan? Buatlah zikir Fatimah, bacalah 3 kul, kan? Banyak amalan lain, baca doa, kita amalkan ayatul kursi, dan akhirkan dengan kalimah la ilaha illallah. Mudah-mudahan kalau kita tidur, mati kita dengan bawa kalimah itu, akhir kalam kita, insya-Allah. Dan kita juga disunatkan tidur dalam keadaan berwuduk. Mudah-mudahan mati kita dalam keadaan berwuduk. Itu penting, ya, insya-Allah. Allahu a'lam. Ada soalan lain kaitan dengan tajuk? Ada? Tuan? Ada nyatakan? Oh, soalan tinggi ni. Wallahu alam. Saya kadani je lah saya mampu, ya. InsyaAllah. Mungkin tuan boleh tengok lagi nanti, ya. InsyaAllah. Ada soalan lain? Baik, kita masuk kepada perkara yang kedua. Bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia? Baru meninggal, apa nak buat? Baru meninggal. Perkara yang disunahkan oleh Nabi SAW, iaitulah ketika menerima berita kematian, kita mengucapkan kalimah istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimah dia, ya? Kalimah yang kita perlu sebut, baik dari segi lisan maupun tulisan. Kadang-kadang orang kita ni lisan sebut innalillah, tapi bila terima mesej WhatsApp, Facebook, dia akan sebut salam takziah, al-fatihah, 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 dalam kurungan dibaca, kan? Kan? Salah ke Ustaz? Tak salah, bacalah, mudah-mudahan dapat pahala kat kita dan dapat pahala pada si mati, insya-Allah. Cuma kita nak betulkan sikit. Kita mulakan dengan kalimah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari segi lisan maupun tulisan. Sebut, tulis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu kalau nak tulis Al-Fatihah ke Al-Baqarah ke Al-Insan ke, terpulang dalam kurungan dibaca, kan? Bacalah, jangan main tulis saja, kan? Ini perlu, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini berdasarkan daripada yang disebut oleh Allah Ta'ala, wa basyirus sabirin allazina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berilah kabar gembira pada orang-orang yang bersabar bila mana timpakan ujian musibah kepadanya, mereka berkata sesungguhnya kami datang daripada Allah, kepada Allah jugalah kami kembali. Ini kalimah musibah istirja. Dia bukan hanya pada kematian, kesakitan, kesedihan, kekecewaan, kehilangan, ini dia. Dan dia bukan hanya pada orang Islam. Kadang-kadang kita, kawan kita meninggal, mutu suami meninggal dunia, kita pun sebut RIP, komen RIP, kan? RIP kata dia, kan? Rest in peace. Ya ke? Apa rest in peace ni? Berehatlah kau dengan tenang.
Orang yang mati tanpa iman boleh berehat dengan tenang ke? Jadi ini yang perlu kita betulkan dalam kalangan masyarakat. Tak boleh sebut RIP, tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana itu kesalahan, kerana itu bukan daripada amalan kita. Kita sunnahnya bila terima kematian, ilah wa inna ilahi rajiun. Apa dalil ustaz? Ada tanya itu, apa dalil ustaz? Pernah berlaku ketika Rasulullah SAW di samping bapa saudaranya Abu Talib. Abu Talib dalam keadaan sakarat. Waktu itu dia dalam keadaan nazak lah, nak hampir ke sakarat. Waktu itulah dia dalam separuh sedar, Rasulullah pujuk dia, pakcik, ucaplah la ilaha illallah, saya jamin tempat pakcik di syurga. Ketika itu Abu Lahab pun ada, Abu Jahal pun ada. Dia kata, wahai Abu Talib, jangan kau ikut cakap Muhammad, dia tak betul, kau kena kekal dengan agama nenek moyang kita. Ketika itu Rasulullah pujuk dan akhirnya Abu Talib kata, wahai Muhammad anak saudaraku, aku kekal dengan agama nenek moyang kita. Abu Talib meninggal dalam keadaan kufur. Maka Rasulullah sedih, kecewa kerana tak dapat selamatkan iman bapa saudaranya. Akhirnya dia pun berkata, wahai pakcik, aku berjanji akan mendoakan keampunan Allah untuk pakcik. Dia nak doakan pakcik dia. Lalu turunlah teguran Allah, surah At-Taubah ayat 113. Tidak boleh bagi mana-mana nabi dan orang beriman mendoakan kepada orang musyrik, sekalipun orang musyrik itu kaum keluarganya sendiri. Sesudah nyata orang-orang musyrik itu tempatnya di neraka. Maka bila Allah tegur, Nabi pun tak lagi mendoakan pakcik dia. Kalau Nabi pun kena tegur, kita pun tak boleh juga mendoakan pada orang yang mati dalam keadaan kufur. Tak boleh. Ya, apa kita ucap? Ucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Boleh tak ucap takziah pada keluarga dia? Boleh. Salam takziah, sabar ya atas kematian keluarga awak, semoga awak diberikan ketabahan. Boleh. Tapi ucap innalillahi, ucap RIP, kita pun buat budaya dia, tak boleh. Ya. Nak ziarah orang kafir mati, boleh, tak ada masalah. Islam tak pernah melarang pun kita menghormati, ya. Tapi bukan kita mengikuti. Pergi kat sana, tengok, okeylah. Nabi sendiri pun berdiri ketika jenazah Yahudi lalu di depannya. Nabi berdiri, tengok Nabi berdiri, sahabat pun berdiri. Sampailah jenazah Yahudi itu hilang daripada pandangan, baru Nabi duduk, sahabat tanya, ya Rasulullah, tadi yang lalu tadi itu Yahudi, kenapa kau berdiri? Katanya, setiap yang mati itu wajib dihormati. Walaupun dia bukan dalam kalangan kita, dia kena dihormati, ada hak dia untuk dihormati. Hormatlah. Tak payahlah kita pergi, kawan kita dah meninggal, kita pun tengok orang bagi colok, kita pun buat macam ni. Salah, tak boleh. Itu akidah tu, ya. Rosak akidah kita, syirik, ya. Jadi benda begini kena jelas. Innalillah ni juga bukan hanya pada manusia, binatang mati. Kita bela kucing, innalillah. Kita bela ayam mati, innalillah. Kita terpijak semut mati, innalillah. Rotek mati, innalillah. Kan banyaknya benda musibah yang kita boleh baca, bukan hanya kematian saja, ya. Baik. Kemudian orang yang baru meninggal dunia, kebiasaannya mata naik ke atas, sebagaimana hadis Abu Salamah yang kita bacakan tadi, mata dia naik ke atas. Maka ketika itu kita turunkan mata dia. Cuba turunkan mata dia. Urut. Ini sunnah, ya, tutup mata dia. Tutup mata dia. Sekiranya mata dia susah nak tutup, gunakan minyak, apa saja minyak yang ada kat rumah. Minyak masak, minyak zaitun, baby oil, lotion, yang licin tu urut mata dia, bagi tutup. Kalau guna minyak masak, jangan sekali-kali guna minyak ikan. Kau dokut kan malam tadi ada goreng ikan lebih-lebih tu kan, buat sini. Dia pun ambil colik sikit, letak kat mata tu. Datang kucing jilat mata orang tu kan. Jangan guna minyak yang guna mentah-mentah lah, minyak sekarang mahal, dia nak jimat kan. Minyak yang sesuai. Jangan guna minyak gamat, minyak cakapak. Itu tak boleh. Terkebil-kebil mata mayat nanti kan. Ya, baik. Ada orang tanya saya, mungkin dia berlawak kot, dia tanya kat saya, Ustaz, minyak hitam boleh ke? Minyak hitam ke? Minyak petrol? Sah. Saya kata haram hukum dia. Haram. Kenapa haram? Petrol mahal sekarang, tak kena pada tempat dia kan. Ya, yang tidak dia tanya kan. Jadi kita nak kata bahawa kita guna ni untuk tujuan mengurut kelopak mata dia. Sekiranya tak jadi cara tu, guna kaedah yang kedua. Apa dia? Gunakan batu kerikil. Cari batu-batu tepi jalan, sepah tu kan.
Ambil batu tu, confirmkan tu batu bukan tek kucing kan. Bersihkan, letak kat mata dia tu. Kelopak mata dia. Letak atas kelopak mata dia untuk beratkan mata dia. Selain batu pun boleh juga guna logam ke apa ke. Guna kaedah tu. Ya. Sekiranya tak jumpa batu, jangan sekali-kali guna bata. Bata pula kan, lebih buat rumah tu ada lagi kan. Ambil lah kan. Potong 2. Jangan besar sangat, kecil je. Tak guna batu, cari duit shilling. Rabun dalam poket. Banyak duit shilling ni, banyak 50 sen kan. Ambil, letak kat mata dia. Itu alat. Walaupun ada yang mengatakan kaedah ni tak boleh kerana menyerupai agama lain. Orang Cina kalau mati dia gunakan duit letak kat mata, kita tak boleh tiru. Siapa kata kita nak tiru dia? Ini kaedah saja, alat sahaja. Ya? Semuanya bergantung pada nawaitu kita. Kaedah fiqh menyebut al-umuru bil maqasidihah. Setiap benda bergantung pada tujuan. Innama a'malu binniyat. Niat kita ni bergantung pada niat. Ni alat saja ya. Siapa yang guna duit shilling 50 sen letak kat mata mayat, kemudian dia tutup kain, tutup muka jenazah dengan kain, jangan sampai dia terlupa nak buka balik. Dia dah letak, lepas tu ada kawan panggil dia, dia pun keluar, pergi ke dapur, balas WhatsApp. Dia lupa. Orang dah meninggal ni pukul 3 pagi pun jiran-jiran datang. Jiran-jiran datang, dia nak tengok muka jenazah. Diselah kain tu, astagfirullah, mata duitan. Sudah. Fitnah satu taman kan. Alihkan segera sebelum orang datang. Elakkan fitnah ya. Ingat siapa yang tulis nota 50 sen. Jangan tersalah tulis RM50. Ya, tepek sini 50, tepek sini 50 tak jadi. Ya, makin terbeliak mata orang tu nanti kan. Ya. Kemudian kaedah yang keempat, kita boleh gunakan sekiranya terbuka lagi mata dia, guna selotip. Selotip kertas yang nipis. Ya, kena mention tu. Kalau tidak dia buat double tape. Jangan guna double tape. Sakit mayat tu nanti. Nipis je. Kalau ke hospital kita guna medical tape yang nipis tu. Ya, kalau tebal sangat gam dia, bila kita buka dia tersiap dengan kulit mayat. Itu kita tak nak. Ya. Selotip tu kita tutup mata mayat sementara je. Waktu nak mandi kita buka balik. Itu dah dalam kaedahnya. Sekiranya tak jadi kaedah itu, mata dia terbuka lagi, ambillah kapas, tutuplah mata dia. Yang penting matanya tidaklah terjegir macam tu kan. Orang datang tengok pun seram. Dah pulak mata macam tu, tutup mata dia tu. Kan jangan dibiarkan terbeliak macam tu ya. Baik. Kemudian sumbatkan kapas di kedua lubang hidung dan telinga jenazah. Sumbatkan kapas kedua lubang hidung dan telinga jenazah ni dalam kuantiti yang sekadarnya. Janganlah banyak sangat. Banyak kes yang saya uruskan, kadang-kadang kita tengok apa kombang bona hidung mayat ni. Bila tarik rupanya kapas tu daripada tekak ni dia masukkan. La ilaha illallah. Asal boleh sumbat tu sumbat. Boleh lagi ni kan. Jangan siksa mayat dia. Sedikit, tujuannya untuk mengelakkan darah keluar daripada hidung dan untuk mengelakkan semut ke, lalat ke, apa lipas ke apa masuk ikut situ. Sekadarnya saja ya. Dan kemudian kita keluarkan gigi palsu dan tutup mulut jenazah. Kalau ada gigi palsu tu keluarkan. Gigi palsu yang boleh keluar masuk. Sebab apa? Dikuatiri gigi palsu tu tergelincir masuk ke tekak dia. Ada kes ya. Sebab dia tak grip itu masuk. Jadi kita bersihkan gigi dia, keluarkan. Kecuali gigi palsu yang dah tanam dekat gusi. Jangan pandai-pandai pula minta pelayar saiz 14. Sudah kan. Kenapa ni gigi palsu tak boleh pakai ni? Bismillahirrahmanirrahim. Tak dicabut. Ya Allah, gigi betul. Sudah. Tersalah pula kan. Yang tak boleh cabut biar. Jangan kita paksa. Ya. Wa imma pakai besi kat gigi tu. Apa tu? Braces. Jaring tu kan. Jangan pandai-pandai nak minta screwdriver. Tak screwdriver. Kenapa? Ni nak cungkir gigi besi budak ni. Dicungkir kan pintar berdarah mulut mayat tu. Jangan. Tak boleh cabut biar. Ya, walaupun gigi palsu tu emas 916. Sayangnya ya Allah kan. Kalau jual ni ada harga ni. Biarlah waktu hidup kau tak nak cabut. Tak boleh cabut nak macam mana kan. Ya. Jadi perlu buat. Kemudian kalau mulut dia terbuka, ambil kapas tutup mulut dia. Kemudian ambil selai kain, biasa orang pakai kain tudung ke apa ke, panjangkan, ikat bawah dagu dia naik ke atas macam dalam gambar tu. Ikat naik ke atas.
Itu namanya ikatan pocong. Ikatan pocong. Perkataan pocong berasal daripada ikatan pocong. Dapat ke orang Melayu kita, hantu pocong, Felda pocong, Bukit pocong, Bandar pocong, semua nak pocong. Ya, jadi kita tahu itulah dia asalnya. Pocong. Ini cara kita. Kalau tuan-tuan mengikuti kelas saya pula, saya macam mana tadi Ustaz Musyidi cakap, kenapa orang panggil saya Ustaz Undertaker? Kan salah kan, baru nak masuk cerita kan. Sebab saya memiliki satu lesen yang orang lain tak ada, orang Melayu Islam tak ada, biasanya dipegang oleh orang bukan Islam, iaitulah embalming and undertaker. Saya punya satu jurusan diploma kedua saya, Science in Embalming, sains dalam pengawitan dan pengurusan mayat, yang kita buat di Manila, Filipina. Maka disitulah kaedah yang saya tahu cara pengurusan jenazah bukan Islam, yang mana di-apply ataupun digunakan pada jenazah Islam yang nak bawa balik ke luar negara, atau luar negara nak bawa balik ke dalam Malaysia. Apa kaedah dia? Itulah embalming, ya. Kaedah dia apa? Mayat tadi tu dibersihkan dulu, dibogilkanlah, kemudian dia akan tutup bahagian mata tu dengan gam uhu. Gam uhu tu dia titik macam air mau, tak tutup. Memang takkan terbuka selama je tu. Mulut dia ni dia tutup macam mana? Guna gam uhu buat macam gincu, tutup. Memang takkan terbuka. Jadi kita jangan guna kaedah itu, ya. Kemudian mayat itu akan dicari 2 urat besar dalam badan dia. Badan kita ni ada 2 urat besar, arteri dan vein, yang berada di beberapa tempat, antaranya di tengkuk, di lengan, atas ari-ari, celah paha. Biasanya kawasan yang famous, kawasan di atas ari-ari. Ini kawasan dialisis biasanya, orang yang cuci darah. Jadi 2 urat ini akan dicungkil keluar. Saya tunjukkan saya punya peralatan. Barulah kita nampak situasi sebenar, ya. Allahu Akbar. Lupa pula saya kena ikat. Silap. Jauh sangat dia punya ni. Boleh, ya? Angkat jap. Okey, baik. Ini dia senjata Undertaker. Bagi siapa yang tak pernah tengok, ya. Tu pernah tengok? Belum pernah tengok, Baik. Di dalam ini adalah peralatan untuk kita gunakan bagi mengawet mayat. Saya tunjuk ni sebagai pengajaran pada tuan-tuan dan puan-puan. First, mayat itu akan dicari urat dia. Kita akan hiris di bahagian kulit dia ni, 3 lapisan kulit akan dipotong untuk kita kupas. Maknanya kita cari urat tu, cungkil, bawa keluar. Keluarkan dia urat tu. Bila 2 urat tu dah keluar, di bahagian arteri itulah dia akan hiris sikit. Masukkan satu tiub untuk menyalurkan cecair formalin sebanyak 12 liter. Kita kalau sehari pun doktor kata paling bagus 8 liter sehari minum. Ni 12 liter masuk dalam badan. Dan dalam masa sama, di bahagian urat vein, bahagian vein tu dihiris sedikit, masukkan satu forceps, gunting untuk keluarkan darah. Darah tu akan keluar. Waktu tu dia akan berjalan serentak. Ubat masuk, darah keluar. Dia akan bagi tekanan pada darah supaya darah keluar, buang. 70% badan kita ni cecair, terutamanya darah. Semuanya dibuang keluar. Kerana itulah punca mayat cepat mereput. Bau-bau darah busuk kan, buang, ubat masuk. Bila ubat masuk, dia akan mula mengeraskan organ-organ ni. Itu pengawitan tu. Waktu itu kita boleh buat macam-macam pada mayat tu. Mayat tu macam tanah liat. Bukan tanah liat lah, maknanya kita boleh buat bentuk dia, ya? Nak buat macam ni boleh, nak buat macam ni boleh, kan? Dia akan kekal bentuk macam mana kita buat, kan? Ikutlah, kan? Sebab tu waktu tu kita akan kiamkan dia supaya dia tetap tegak. Dia akan mula mengeras. Waktu itu ubat tu akan masuk sampai badan. Kemudian kita akan buka bahagian leher ni pula, urat dia, untuk masukkan ubat dekat sini pula, bahagian muka pula. Bila sampai kat wajah dia ni, saya diajar untuk bentukkan senyuman mayat macam ni. Tahan, jangan lepaskan, kata dia. Tapi dia cakap bahasa orang putih lah, tak adalah Negeri Sembilan, ya. 5 minit lepas tu lepaskan tangan, tersenyum mayat tu. Oh, macam ni rupa dia.
Itu hari tengok jenazah Cina tu tersenyum ya kan, husnul khotimah. Pualah mikir apalah tersenyum Cina ni kan, apalah dipandang rupa kerana ubat tadi. Ya macam tadi senyum. Nak buat losong pipit sikit boleh, nak buat tersengih sikit boleh kan. Waktu itulah. Jadi pengawitan tu akan berlaku dalam tempoh 1 hingga 2 jam. Dah selesai, belum habis lagi. Mayat itu akan ditebuk satu lubang dekat atas perut dia. Satu lubang akan ditebuk. Maka inilah detik yang paling suspend. Satu batang besi akan dikeluarkan. Namanya troka. Dia ada besar, ada kecil, ikut pada saiz ketebalan orang tu. Saya pakai kecil lah pasal saya kurang tebal kan. Besar ni Di hujung troka ini tajam. Di kelilingnya ini ada lubang. Di bahagian belakang dia ni ada satu lubang yang akan sambung dengan satu pipe untuk vacuum, menyedut keluar. Apa dia? Segala organ-organ dalaman badan. Jantung, hati, limpa, usus, perut, puning kecing, buah pinggang, segala-galanya akan dirodok, dihancurkan, kemudian disedut, buang keluar. Itulah kaedah embalming. Kerana organ dalam badan kita inilah punca badan mayat cepat mereput. Jadi mereka perlu clearkan. Masuk pada, kenapa kita tak potong je badan mayat, keluarkan organ tu? Macam mana forensik buat? Tak boleh. Embalmer ataupun pengawet tidak ada lesen untuk membedah mayat. Itu tak boleh. Kita hanya boleh keluarkan organ melalui satu lubang kecil saja dekat perut. Berbeza dengan forensik. Forensik ketika nak buat postmortem, dia boleh bedah mayat, boleh potong kepala, tapi dia tak boleh keluarkan organ. Dia tak boleh pula keluarkan organ. Dia boleh keluarkan, kemudian dia masukkan balik. Tapi kita embalmer boleh, tapi dengan cara tebuk satu lubang. Semuanya disedut keluar. Selesai. Macam mana nak tahu benda tu dah habis? Ketika mana di puncaknya tu dengar bunyi macam kita minum teh ais bungkus. Air dah habis, tinggal ais, tapi mulut nak sedut lagi. Krok bunyi kan. Itu maknanya bahagian tu dah kosong. Cucuk bahagian lain pula. Nampak tuan-tuan? Kemudian selesai, kita jahit bahagian tu balik. Inilah kaedah embalming yang mana berlaku pada orang Islam juga yang nak bawa balik keluar negara. Dia ada 4 kaedah embalming. Iaitu yang pertama, surface embalming. Surface embalming ni dia hanya curahkan ubat tu di atas badan dia. Macam mana ikan-ikan yang kita beli kedai, segar ikan tu kan. Segar ni, hasil daripada laut ni. Tapi rupanya dia letak alat pengawet. Itulah dia surface embalming. Yang kedua, hypodermic embalming, iaitulah kaedah suntikan. Dia cucuk tang sini, cucuk tang sini, cucuk tang sini, cucuk tang sini, tang sini, tang sini, tang sini. 5 liter cecair formalin masuk dalam badan. Darah tak keluar, organ tak keluar. Itu kaedah biasanya tahan dalam masa 2 hingga 3 hari. Kebiasaannya kita gunakan untuk jenazah yang nak ekspor ke luar negara sekitar Asia. Thailand, Singapura, Indonesia, Bangladesh, Pakistan, dekat lagi lah. Ya. Di Malaysia kita tidak terlalu ketat undang-undang bab itu. Tapi kalau negara lain, misalnya Singapura, Indonesia, Brunei, Thailand, jiran kita, walaupun seberang laut aja, tapi kaedah fully embalming yang digunakan pakai, iaitulah vein embalming dan juga artery embalming. Dia akan guna kaedah full. Sebab itulah kita nampak mayat elok je, bersih je, nampak luar cantik, tapi di dalam hancur sehancur-hancurnya. Sebab itulah ikut sunnah Nabi, mana kita mati, situlah kita ke bumi. Jadi tujuan saya belajar benda ni, nak bagi pendedahan pada masyarakat. Ini asal keluarga meninggal kat luar je nak bawa balik. Tak kira, yang penting mayat tu ada depan mata, kubur kat kampung ni. Then tak kira. Dia kata kan. Itu anak dah pun terbang, dah ada 10 hari dah terbang sampai. Kan baik orang tu, nampak je baik budak ni kan. Di luar, tapi dalamnya tak tahu macam mana. Kesian jenazah ni. Ya, kecuali kalau tempat tu tak ada tanah kubur. Contohnya negara China. China tak benarkan orang asing ke bumi kat situ. Kalau meninggal, 2 cara je, bawa balik atau bakar. Takkan kita nak bakar, terpaksalah bawa balik. Maka di situlah hukum embalming ni jadi harus. Tapi kalau sengaja nak bawa balik, hukum jadi haram. Ya, kena faham kat situ, sebab menyakiti badan mayat. Tengok Tok Guru Harun, dia meninggal kat California. Dia dah pesan dah, kalau aku mati kat sana jangan bawa balik, biar situ. Sebab dia tahu Nabi sebut barang siapa yang mati di luar tempat kelahiran dia akan dibina mahligai.
sejauh daripada tempat lahir sehingga tempat dia mati. Perlis, California, berapa jauh? Ya Allah, besarnya untuk tuan guru kita. Dia orang alim, dia tahu kan. Baik, itu tentang dia. Jadi insya-Allah tuan-tuan, di penghujung program kita nanti saya akan tunjuk video, selingan video pengawitan mayat sebagai tujuan pengajaran pada kita. Ya, insya-Allah ya, kita tunjuk ujung-ujung lah, bawa suspend sikit. Jangan sekarang kan. Baik. Kemudian kita akan tukar pakaian jenazah dengan pakaian yang bersih dan mudah ditanggal. Orang yang baru meninggal dunia ni, kita cepat-cepat tukar pakaian dia. Sebab lepas daripada tempoh 3 atau 4 jam, dia akan mula mengeras. Jadi sebelum dia darah dia beku, tukar baju dia. Ya? Kalau tidak, susah kita nak buang. Akhirnya kena koyakkan, gunting pula kan. Jadi tukarkan kain batik, kain pelikat, tutup aurat dia. Orang perempuan lagi lah kena teliti aurat depan, belakang, rambut dia tutup. Kadang-kadang bila kita nak tengok jenazah tu, orang perempuan, kita buka muka dia, nampak rambut dia mengerbang macam tu. Dah kenapa tak tutup rambut orang ni? Tak potok, kata dia. Arwah ni dulu free hair, tak apa kan. Pandai lah dia kan. Dia free hair tu bahagian dia. Bila dia dah meninggal, jadi fardu kifayah kita yang bertanggungjawab nak jaga aurat dia. Ya, kena jaga ya. Baik. Kemudian kita ikatkan tangan dan juga sendi-sendi jenazah. Kiamkan tangan dia, ikat. Satu ikatan kat tangan, dekat lutut dan juga dekat 2 ibu jari kaki. Tegakkan kaki dia. Ikat supaya dia tetap dalam keadaan sempurna lurus. Waktu mula-mula dia meninggal, waktu tu tangan dia lembut lagi. Ini belum mandi lagi baru meninggal. Ini penting kena tahu. Sebab pernah berlaku tuan-tuan dan puan-puan, seorang lelaki tua umur 90 meninggal di malam hari. Saya dimaklumkan kematiannya pada pagi hari. Pagi pukul 8 jam tu saya datang. Bila nak ambil jenazah tu bawa ke tempat mandi, dia masih lagi pakai baju Melayu dan juga kain. Maknanya tak ditukar lagi pakaian dia. Pampers pun masih ada. Anak dia besar-besar, bukan kecil-kecil. 4 orang anak dia lelaki. Kalau bapak dah 90, anak tentu dah 50-60. Tapi tak ada seorang yang cakna tentang tu. Lalu waktu kita nak sempurnakan jenazah tu, saya nak kiamkan tangan dia, tak boleh. Dia dah keras. Orang tua 90 tahun. Kalau kita paksa, takut nanti patah pula. Dah urut-urut, tak boleh. Lalu saya nasihat pada waris dia, bang, minta maaf ya, saya tak boleh nak kiamkan tangan arwah ni, pasal dia dah keras. Lepas tu orang kata, anak dah kata okey lah, boleh lah, ikut ustaz lah. Tapi ada anak dia yang bongsu, dia tak setuju. Tak boleh ustaz, saya nak bapak saya sempurna tangan macam ni, kiam. Saya kata saya tak boleh. Tak apa, biar saya buat, kata dia. Saya pernah belajar dulu, ustaz tu kata guna minyak insya-Allah boleh lembut sendiri dia. Kenapa abang tak buat semalam? Saya lupa ustaz. Ni masalah orang kita kan, belajar dah. Tapi berlaku time tu dia blank. Benda ni berlaku secara semula jadi. Kadang-kadang kalau saya pun walaupun dah lama dalam pengurusan jenazah, tapi kalau berlaku pada keluarga, mungkin kadang-kadang kita jadi blur kan. Tu tak ada masalah. Sebab tu perlunya ada orang yang tolong bantu kita. Maka dia pun buat urut tangan bapak dia. Saya kata, bang, kalau tak boleh jangan paksa, saya risau patah. Boleh. Dia urut sekali tap, terdengar bunyi patah. Longgar tangan bapak dia macam ni. Tergamam semua orang. Masalahnya semua pandang saya. Apa salah aku? Kan kau yang buat kan, kau lah yang tanggungjawab. Semua pandang kan. Merah padam muka masing-masing. Saya tengok muka yang buat tu pucat, muka dia lagi pucat pada bapak dia. Menggigil tangan macam ni kan. Ustaz, patah ke tu? Dah tanya pula soalan kat saya. Bagi soalan kebat lah tu. Kata, Ustaz, patah ke tu? Dah fikir dah apa pula aku nak kena jawab ni. Segala fatwa, fik semasa semua keluar kan. Apa benda aku nak jawab ni? Blank dah. Saya tengok seseorang macam mana jawab ni. Ustaz, patah ke tu? Tanya lagi kan. Saya tarik nafas, saya cuba nak kawal situasi. Sabar bang, saya pegang-pegang tangan dia. Tak patah bang, insya-Allah tak patah. Habis tu, bunyi apa tadi tu? Macam bunyi patah, kata dia. Tak bang, kadang-kadang otot kita lenguh, kita peram, otot kita berbunyi patah kan. Saya ingat dapat kawal situasi. Lepas tu abang dia pun pandang adik dia, nasib baik tak patah. Kalau patah, aku patahkan tangan kau. Ui, garang abang dia, ya Allah. Dalam hati kecil saya kata, nasib baik aku tipu yang patah pun. Sampai ke hari ni dia tak tahu cerita dia. Tapi kalau ada yang terlepas, saya tahu nak cari mana.
Ni mesti mutakin beritahu ni kan. Tak apa ya, live pun dah terbuka dah kan. Tapi nak kata bahawa jenazah yang tak boleh dibentukkan dalam keadaan sempurna, jangan paksa. Tuan-tuan yang terlibat dalam pengurusan jenazah akan berjumpa dengan situasi-situasi begini. Ya, ada jenazah yang kami pernah jumpa, tangan dia begini, tak boleh bawa turun sini. Dia landing apa tak tahu, malam tadi tengok cerita EPL ke apa kan, tak boleh bawa turun, terai tak boleh. Ustaz, macam mana Ustaz? Saya kata buat je lah macam biasa. Tak boleh kan. Lalu jenazah tu dimandikan dalam keadaan tangan macam ni, dikafan pun dalam keadaan tangan dia macam ni. Tak ada masalah lah pada orang yang buat, tapi masalah pada orang yang melihat. Datang makcik tu, apa kombang bonar kepala budak ni? Salah, makcik tu tangan dia, astagfirullahaladzim, mulut jahat. Sebab tu kita kalau ziarah orang meninggal, mulut kena jaga. Tak apa yang kita nampak ke apa, diam je, jangan datang tanya. Tak kalau orang sengaja nak buat tangan dia macam ni, tak ada dah, mesti ada sebab kan. Apa kaki bengkok tu kan, tak payah tanya, biar je. Kan ni rajin sangat nak bertanya. Tak adalah orang tiba-tiba lurus sangat nak betul kaki dia. Macam ni lah kita buat. Tak ada, mesti ada sebab kan. Apa saja pada keadaan mayat, diam ya. Kita takut pertanyaan kita itu akan mengguris hati waris je. Kena jaga ya. Baik, kemudian kita pastikan tangan. Ada juga jenazah yang macam-macam rupa. Kita pernah jumpa satu jenazah di Terengganu ya. Kami punya SPJM, Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia, ada cawangan setiap negeri. Tim kami dekat Terengganu WhatsApp saya, Ustaz, satu kes yang Ustaz tak pernah jumpa. Apa dia ni? Dia tunjuk satu gambar yang bertutup dengan selimut. Apa benda tu? Dia buka, rupanya mayat dalam keadaan duduk bersila macam tuan-tuan sekarang ni. Duduk bersila. Meninggal ke tu? Ya Ustaz, orang tua ni dah meninggal, terduduk. Dah kenapa tak baring dengan dia? Tak boleh Ustaz, bila kita baring macam itulah kaki dia bersila, macam beku. Keras tu. Takkanlah tak ada cara. Cubalah urut-urut. Tak boleh Ustaz, kami dah ikhtiar. Tak buat pergi hospital. Dah polis kata boleh urus dah. Macam mana ni Ustaz, pandangan Ustaz? Kalau tak ada cara, terpaksalah kita urus macam mana keadaan dia. Lalu jenazah tu pun dimandikan dalam keadaan bersila, dikafankan dalam keadaan bersila, okey lagi lah. Disolatkan dalam keadaan bersila. Bayangkan kita solat Allah Akbar, seram kita, dia pandang kita mana dia tapi itulah dia ya. Jadi mayat akan ada bermacam-macam kaedah. Kita mungkin akan jumpa kat luar nanti, mungkin mayat reput, mayat busuk. Bau badan mayat besok kita mati lagi busuk daripada bau bangkai. Betul. Kucing kalau masih tepi jalan, kita lalu tengok kucing ini, kesiannya kucing tu bau busuk, tapi kita boleh tahan lagi. Tapi kalau mayat kat tepi jalan, tak ada seorang nak lalu, busuknya lain macam. Dia satu cecair, nama dia air mala. Air mala ni kalau terkena pada baju, buanglah baju tu, tak boleh basuh dah. Terkena pada tangan, nak cuci guna sabun tak jadi, guna tanah mungkin hilang. Punyalah busuk badan kita ni kan. Jadi kalau kita berhadapan dengan mayat yang reput, contohnya kita punya jiran meninggal dunia, busuknya, orang minta tu kita tolong angkat mayat ni, kita tak tahan, kita boleh lari. Minta maaf, saya ada hal ni. Sebab jiran kita. Katakanlah itu keluarga kita, mana kita nak lari? Mana keluarga dia? Mari saya tolong angkat. Sudah. Kita nak tak nak kena masuk juga. Jadi ada satu tips yang saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan, macam mana kita nak berhadapan dengan mayat yang busuk ni, tak tahan bau ni. Gunalah minyak cekapak ke, kapur barus ke, letak kat hidung ke apa kan. Itu sebagai satu panduan juga. Ialah dengan cara pertama, kalau kita nak masuk ke ruang dia, contohnya rumah ke bilik ke, jangan acah-acah. Masuk sekejap, bau busuk, tak tahan, keluar balik. Masuk balik, tak tahan, keluar masuk, confirm muntah. Sebab apa? Udara kotor, udara bersih, kotor, bersih, dia akan jadi mual, confirm muntah. Jadi macam mana nak buat? Masuk sekali, jangan keluar. Kalau boleh tutup pintu bilik tu, kunci, jangan bagi kita keluar kan. Tak kunci kan. Hadap suasana tu, hidu sekali shoot. Tarik nafas dalam, biar mata berair, bengkak, gigil tangan. Telan air sikit, InsyaAllah dia akan jadi baik. Jangan kita dah tak lalu makan 3 hari. Ya. Ingat dia pesan saya, hidu suasana yang ada dalam bilik tu, bukan pergi hidu mayat. Tu pandai nama dia kan. Saya tak pernah buat kan. Hidu baik bilik tu ya. Jadi kita hidu
insya-Allah kita akan boleh terima. Tapi janganlah hidup tanpa filter, pakailah mask. Saya sendiri pun tak pakai mask 3 lapis. Dia pula confident. Jangan ya, letaklah minyak cakapak, buatlah filter sikit, take kapas ke apa kan. Jadi tu kaedah cara kita nak kontrol kita punya pernafasan ya. Kemudian mayat yang reput ini ataupun mayat yang mula membekak ini, dia licin. Sebab kulit dia ni dah luntur, dah tertanggal. Kita ada 3 lapisan kulit. Lapisan pertama ni kasar lagi. Tapi kalau lapisan pertama ni dah habis, dia ada lapisan kedua, dia dah mula licin. Kalau kita dibiarkan lama, kita pegang kasar, dia akan melurut jatuh macam kita tanggal glove. Nampak lapisan yang ketiga, dia berminyak. Lapisan ketiga inilah kalau kita tekan, dia akan nampak bentuk. Kita pegang sikit, nampak kesan jari kita itu. Jadi cara nak pegang ialah kita tak boleh nak angkat guna tangan macam biasa. Guna kain. Mayat tu diletakkan di bawah kain. Kita miringkan mayat tu ke kanan, masukkan kain bawah dia, baringkan dia, mengiring ke kiri, ambil kain tu balik. Maka mayat tu dah ada dekat atas kain. Angkat kain, canvas ke apa ke, baru senang nak angkat jenazah. Kalau pegang, dia tak kuat, dia licin. Ya, itu penting. Baik, itu untuk jenazah. Ada soalan bab ni? Ada lagi soalan? Kemudian letakkan sesuatu benda yang sederhana berat di atas perut mayat. Sederhana berat. Biasa orang letak apa? Letak apa? Kat atas perut mayat. Gunting. Ya, biasa bantal, gunting. Tapi kebiasaannya saya dapat jawapan gunting. Apa pula gunting ni, mesti kurafat ni kan? Kita mudah sangat nak kurafatkan orang. Kenapa letak gunting atas perut mayat? Tujuannya untuk mengelakkan perut mayat tu kembung. Angin masuk tapi tak boleh keluar. Jadi dia akan kumpul kat perut, dia akan naik. Jadi nak tahan daripada naik, kita letak gunting. Kenapa gunting? Itu kaedah saja. Nak guna benda lain pun boleh, nak guna mikrofon ni pun boleh, nak guna telefon pun boleh, nak guna remote aircon pun boleh. Benda yang sederhana berat. Jangan guna LCD projector pula, angkat dia pun sederhana berat kan ni. Itu tak logik. Maka yang sesuai. Tapi kenapa gunting? Ada orang tanya juga. Gunting kerana nak mudahkan tukang mandi. Kalau orang tanya, "Dek, kat rumah ada gunting tak?" Tu kat perut mak tu, senang dia capai. Tu je, tak ada masuk lain. Ya, gitu kaedah kita orang Melayu biasa guna macam tu ya. Baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Ada soalan sikit. Sila. Tapi keluarga tadi banyak. Okey. Banyak nak bertanya, kalau sekiranya satu jenazah tu mati di luar lah, masuk hutan, tempat-tempat yang tidak ada kapan lah, urusannya, contoh wasi, tapi Islam, macam mana kaedah kapan dia, dan pernah dengar dulu dengan kaedah untuk disalut, disalutkan Dengan daun. daun, kalau tak ada daun dengan Lumpur. Okey, baik. Kalau sekali tak ada lumpur, contoh dia mati dalam satu hilang. Cara nak buat Okey, baik. Terima kasih. Dalam situasi macam ni, macam mana kita nak selesaikan? Orang yang meninggal dalam hutan, tak ada kain, macam mana kita nak kafankan aurat dia, tutup aurat dia? Kita kena faham, tujuan kafan ialah menutup aurat si mati. Tutup aurat, maknanya apa kaedah sekalipun, asalkan dapat menutup aurat si mati, itulah kafan. Disunatkan dalam kafan ialah menggunakan kain putih. Kain putih yang kita guna ni bukannya wajib, dia sunat dan menjadi uruf kebiasaan kita guna benda tu. Adapun kafan tu sendiri ialah benda yang menutup aurat dia. Bermaksud kalaulah ada pakaian yang dipakaikan, baju yang dipakai itu menutup aurat, cukuplah. Saya kalau meninggal, orang kata nak pakaikan jubah ni pada saya, tak ada masalah, tutup aurat dah ni. Itu dah kira tutup aurat. Syarat tutup aurat. Sekiranya dalam hutan, misalkan tadi guna lumpur, dah menutup aurat dia, itu mungkin kaedah. Guna daun-daun, boleh juga. Guna kulit-kulit pokok, boleh juga. Apa sahaja kaedah, termasuklah baju yang dipakai itu dah dikira menutup aurat dia. Jadi kafan ni tak terikat pada kain saja. Kain putih itu disunahkan, kebiasaan kita guna. Jadi itulah jawapan dia. Wallahu alam. Ada lagi?
Ada soalan? Muslimat? Okey, baik. Ada tak warming up lagi kot kan? Apa dia? Facebook. Jika ada jenazah keluar lidah macam mana Ustaz? Jika ada jenazah keluar lidah macam mana? Sudah. Ni pengaruh mastika lah ni. Yang bukan-bukan tanya kan. Tapi ada juga berlaku jenis keluarkan. Cubalah kita ikhtiarkan masukkan balik lidah dia. Sumbatlah kapas ke apa, kemudian tutup, ikat mulut dia ni. Guna kain tadi kan, ikat kepala dia. Cuba. Ya, tak adalah kata lidah terjeli tak boleh masuk langsung. Boleh adjust. Sekiranya tak ada cara langsung, mandi kapan cara biasa, cuma waktu kafan tu tutup bahagian muka dia separuh. Biar mata je nampak. Kalau orang kata nak tengok muka dia, tak boleh, minta maaf, aib. Halanglah. Kadang ada mulut, ada mayat yang tak boleh tutup mulut dia. Kan? Jadi kita dah tutup guna kapas, takkan nampak kapas saja. Jadi ambil kain tutup bahagian muka dia, macam orang pakai nikap tu kan, biar nampak mata je. Tak maaf ya, waris tak bagi tunjuk muka. Cakap itu je. Biar orang faham kan. Baik, Allah alam. Ada soalan? Ya Tuan Haji? Ustaz nak tanya, elok tak kalau kata kita satu keluarga kan satu rumah ni, kita siapkan banyak orang ni dengan guntingnya, dengan kainnya, kita siapkan satu keluarga satu set dan standby kalau terjadi apa-apa yang bagus tak kalau kita Baik, soalannya bagus tak kalau kita buat persiapan kain kapan, gunting apa semua satu set ni sedia kat rumah. Ada orang kata tak baik ni, seolah-olah macam minta mati pula kat rumah ni kan. Jawapannya ialah bagus, bahkan itu sunnah kerana mengingati kematian. Kata Nabi, perbanyakkanlah mengingati mati, kerana sungguhnya orang yang banyak ingat mati dia cerdik. Maka bila melihat kain kapan tu, dia mungkin ingat, ya Allah, inilah kain terakhir aku nanti datang ke safar dia. Juga memudahkan dia sekiranya berlaku kematian, maka dah ada alat yang boleh digunakan. Ya, sebab tu saya sarankan satu rumah satu kit jenazah macam ni kan, kotak ni. SPDM pun sediakan kotak macam ni. Dia ada dua version, hitam, coklat. Yang hitam ni set yang sudah siap potong. Dah potong dah, tunggu bentang je. Biasanya orang-orang bandar, orang muda yang suka instan segera-segera ni kan, ni kain kapan segera. Maggi je segera kan, kain kapan pun segera. Yang warna coklat ni old school, orang lama suka. Kadang kalau kita bagi yang hitam ni, Acik tak suka yang dah siap potong, Acik nak potong sendiri, nak buat renda-renda, kata dia kan. Ni deh kotak coklat, nah bagi kat dia. Ya. Jadi kit ni kalau boleh ambil seorang satu, beli, letak kat mana? Letak ke atas kotak TV kita. Sambil layan Netflix tu teringat balik, oh ya Allah kan, tutup kan. Insaf sikit mudah-mudahan kan. Allahu alam. Ya. Ada soalan lain? Harga ya. Setakat ni tahun 2022 RM150. Satu kotak lengkap. Towel ada, kain batik ada, gunting ada. Yang dah siap potong tak ada gunting lah. Celak, minyak, atar, semua ada. Nanti kita buka, kita akan tengok waktu praktikal nanti. Jubah, baju, ni kita buat sendiri, potong. Nanti kita akan tunjuk cara nak sediakan. Okey. Ya. Bangsa kemalangan, ada bahagian anggota jenazah telah terputus dari badan. Bagaimana keadaan memandi dan mengkafankan jenazah sedemikian? Baik, bagi kes kemalangan, anggota badan putus, tangan putus, kaki putus, macam mana nak uruskan? Biasanya pihak hospital forensik dia akan ambil, dia akan jahit balik. Kerana itu cara untuk menyantuni waris, supaya waris tidak akan terbeban dengan emosi. Sedih sangat tengok putus-putus kan, maka dia akan jahit balik. Waimah kalau orang tu hancur kepala dia, kena lenyek dengan lori, forensik akan repair balik, bagi nampak muka macam muka asal. Tak sempurna pun, tapi ada bentuk dia. Itu kaedah forensik lah, dia tahu belajar cara nak bentuk balik. Jadi cara pengurusan dia, kita dah sampai, kita buat macam biasa lah, mandi, kafan, solat, kebui, tak ada masalah, sama je. Nanti waktu kita praktikal, kita akan tunjuk macam mana cara nak bentang ke kapan. Wallahu a'lam. Ada soalan? Baik. Ya puan. Mayat yang terbakar, hangus, kita guna kaedah tayamum, tidak menggunakan air. Hanya sapu debu di wajah dan juga di tangan dia, ikut macam mana tayamum kita kan, itu saja, tidak ada air. Ya, macam mana yang kami gunakan pada jenazah mangsa kebakaran Ittifaqiyah,
Saya terlibat dalam pengurusan jenazah Ittifaqiyah. 23 orang pelajar dan guru yang mati di Keramat tahun 2017 masih segar dalam pemikiran saya. Tarikh 24 September 2017. Semua perincian dia semua dalam memori saya. Tak boleh nak hilang. Kan budak kecil kan bakar, ya Allah, bila cerita menitik air mata kita nak uruskan jenazah budak kecil tu kan. Kita guna kaedah tayamum. Allahu a'lam. Soalan? Baik. Ini dia. Okey, kemudian gunakan wangi-wangian untuk menutup bau badan, bau jasad. Biasa orang dulu bakar kemenyan, setangi, berasap asap kan. Kita yang baru balik kampung tengok berasap asap, ni mesti bagi makan saka kan, mesti bagi makan jin kan. Padahal itu alat untuk mewangikan. Macam orang Arab bakar bakhor tu kan, berasap asap tu, wangi je, bukannya ada maksud lain. Sunat wangian kan. Kita sekarang ni tak payah buat bakar-bakar, gantung je kat masjid tu kan. Contoh kat masjid tu kan, gantung MBPU, 5 minit wangi kan, pun boleh. Racik kalau pandang kecil-kecil, tabur kat keliling mayat tu pun boleh wangi untuk menutup bau badan mayat. Okey, soalan lain? Okey, kemudian selesai. Kita masuk sedikit urusan topik yang ketiga, kemudian kita berehat sekejap ya. Topik ketiga, urusan dokumentasi berkaitan pengurusan jenazah. Baik, orang yang baru meninggal dunia, walaupun kita dah tahu dah dia meninggal dunia, kita cek nadi dia, cek tekak dia, nafas dia semua dah mati dah, suluh mata dia memang dah tak ada pergerakan, maka kita tidak boleh sahkan kematian dia sekiranya kita bukan ahlinya. Sebab dia kena panggil ahlinya, doktor, ambulans ke kan, pakar-pakar medik datang. Dia tak boleh baru meninggal pergi buat report polis, pergi kat balai polis nak maklumkan ayah saya dah meninggal kan. Sabar ya cik, boleh saya tahu siapa yang sahkan kematian? Saya sendiri. Oh, cik doktor ke atau pegawai perubatan ke? Tak. Cik kerja apa? Kerani kewangan. Tak kena, jawatan lain kan, bukan bahagian dia. Jadi perkara ini perlu disahkan. Bagaimana caranya? Ialah pertama, pihak waris dia kena dapatkan permit kubur ni. Permit kubur ni macam mana keadaan? Ini kena jelaskan daripada awal. Permit menguburkan mayat perlu didapatkan, perlu daftar. Setiap kematian perlu didaftarkan, kerana itu terangkum dalam Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1997, pindaan 2016. Sekiranya kita tidak mendaftarkan kematian, boleh didakwa di atas menyembunyikan kematian, boleh dipenjara ya. Penting bab ini ya. Macam mana nak dapat permit kubur ni? 2 tempat. Satu dekat kaunter forensik atau bilik mayat hospital. Hanya berlaku sekiranya mayat tu mati di dalam wad. Dalam wad. Tapi sekiranya dia mati di luar daripada wad, contoh meninggal di rumah, di masjid, di tepi jalan, di office, on the way ke hospital, dalam wad kecemasan, emergency room, tetap akan diuruskan oleh pihak polis. Polis yang akan keluarkan surat. Tapi meninggal kat hospital, kat forensik, dekat emergency. Memang kat emergency, tapi doktor tak dapat nak diagnose lagi apa sakit dia. Dia hanya rawatan awal. Maka polis yang akan tentukan dia sakit apa meninggal. Jadi dia akan keluarkan laporan lah untuk bersiasat ke apa ke kan. Maka 2 tempat je, sama ada forensik ataupun balai polis. 2 tu je yang keluarkan permit kubur. Okey, macam mana cara dia? Pertama, hubungi 999 sekiranya kita tak dapat hubungi pegawai perubatan. Kat rumah kita tak ada jiran doktor ke apa ke, keluarga kita tak ada doktor ke, mana tak ada orang yang berautoriti, maka call 999, ambulans datang. Lebih yakin kita call 999 kerana mereka ada surat pengesahan. Senang. Dia akan keluarkan satu surat mengesahkan si mati ni meninggal pada pukul berapa, waktu bila dan sebagainya. Itu lebih kukuh lah. Kemudian surat yang kita dapat itu bawa ke balai polis. Ambulans tidak akan ambil body mayat, sebab mayat ambulans hanya bawa orang sakit, dia tak akan bawa jenazah. Jadi dia akan kata, okay cik, ambil surat ni boleh buat report polis. Dia akan terangkan lah. Pergi ke balai polis, pastikan kita bawa dokumen-dokumen yang diperlukan, iaitulah tentulah surat pengesahan kematian tadi, IC si mati, IC kita nak buat report polis, dan juga dokumen-dokumen perubatan sekiranya ada. Polis akan tanya, arwah ni sakit apa? Sakit jantung cik.
Ada tak apa-apa bukti? Ada ni rekod-rekod sakit dia, kad appointment dia ke apa ke bawa. Polis dia akan tengok, dia akan call lah hospital nak confirmkan arwah dia sakit apa. Adalah siasatan dia. Dia yakin confirm, maka dia akan keluarkan permit kubur. Sekiranya tak ada bukti bertulis, dokumen tak ada, rujukan tak ada, arwah sakit apa? Sakit jantung. Oh, ada apa-apa dokumen tak? Kad hospital ke apa ke? Tak ada, cik. Dia tak nak pergi hospital. Dia guna rawatan kampung je. Habis siapa tahu dia sakit jantung? Saya. Mana cik tahu? Saya tahulah. Cik kerja apa? Tadi kan. Tak kena. Dia mesti ada badan autoriti yang mengesahkan. Ni faham Benda ni kita jadi mudah sekiranya kita dah susun benda awal. Maknanya kalau ada sakit tu, mak ke ayah ke sakit, tanya dia, mana surat-surat doktor? Kita kena tahu. Janganlah kita acah-acah dalam drama Melayu, sembunyikan penyakit daripada pengetahuan anak-anak. Saya tak nak anak-anak saya susah, sorok bawah meja, bawah atas almari tu kan. Lepas tu bila meninggal dah susah. Sakit apa mak ni kan? Kadang susah, dah kena potong badan dia, postmortem. Jadi benda ni kena maklumkan sekiranya kita ada sakit. Tak kisahlah sakit apa pun, kurang-kurangnya orang yang keliling kita tahu. 4 ni penting. Bila dah keluar surat, dapat permit kubur ataupun surat daftar kematian macam ini, maka barulah kita boleh uruskan jenazah. Dia ada 2 jenis version surat ataupun permit kubur. Pertama, 3 salinan yang belah kiri tu, warna putih, biru, kuning. Warna putih untuk JPN, kita perlu serahkan pada Jabatan Pendaftaran Negara untuk ditukarkan dengan sijil kematian dalam masa tempoh 7 hari dari hari kematian dia. Warna biru untuk diserahkan pada ahli penggali kubur ataupun orang jaga kubur, rekod dia. Warna kuning untuk kita, salinan pemaklum. Ada tempat ataupun hospital ataupun balai polis, dia keluarkan surat yang belah kanan. Itu satu salinan je, boleh photostat banyak kali. Ini penting juga untuk kita tahu. Dah dapat surat ni, baru boleh uruskan jenazah. Selagi surat tak dapat, jangan pandai-pandai nak alihkan jenazah. Meninggal kat rumah, kemudian kita panggil orang masjid, bawa lah jenazah ni, surat tak dapat lagi. Orang masjid pula tak tahu surat tak dapat, bawa lah jenazah tu ke masjid. Jadi masalah. Bila polis kata, cik balik dulu ya, kami akan datang untuk tengok jenazah. Polis akan datang kadang-kadang. Bila polis datang, mana mayat? Dah bawa ke hospital, dah bawa ke masjid. Siapa suruh alihkan? Dah mengganggu siasatan polis. Elok-elok boleh mudah, akhirnya terpaksa bawa ke hospital, postmortem pula. Jadi benda ni kita perlu jaga, ya. Selagi tak dapat surat, jangan bawa keluar daripada rumah dia. Jangan alihkan daripada tempat dia. Itu Haji. Syarat-syarat postmortem. Boy, rukun Islam balik semula. Baik, sebelum saya jawab tu, saya nak habiskan tadi. Dalam keadaan dia meninggal di rumah, contohnya meninggal di rumah, jatuh bilik air. Mana mayat tu? Tu kat bilik air tu. Janganlah tergamak biar macam tu. Angkatlah, letak kat ruang tamu, tak apa. Tak mengganggu siasatan pun kan. Ya, kecuali kalau memang sah dia kes jenayah. Nampak kesan tikam jatuh dalam bilik air. Macam tu kita jangan usik. Tengok, kalau boleh jangan sentuh mayat. Tengok dia agak memang dah tak bernyawa, panggil polis, biar polis yang siasat. Takut nanti mengganggu, bahan bukti hilang dan sebagainya. Okey, tadi soalan Tuan Haji kita ni, syarat-syarat postmortem. Dia bergantung pada polis. Tapi bagi kes jenayah dan juga kes kemalangan, biasanya akan postmortem. Tapi bagi kes kematian mengejut, budi bicara polis dengan waris. Dia kena pandailah bincang dalam bilik tu, bagi tahu apa. Dan penghujungnya, kalau kita kata tak nak juga untuk postmortem, polis biasanya akan keluarkan satu surat mengatakan bahawa waris tidak bersetuju untuk dibedah siasat mayat ni dan tidak akan menuntut sebarang apa-apa tuntutan kemudian hari. Benda tu nampak macam okeylah, selamat kat kita, tapi mengganggu tuntutan kita pada hak si materi. Kalau dia ada insurans, takaful, mungkin tak akan dapat benda tu. Sebab itulah Muzakarah Fatwa Kebangsaan tahun 2004 meletakkan hukum harus bedah siasat bagi kes-kes tertentu. Kenapa? Kerana menimbangkan di antara mudarat-mudarat.
Kalau kita bedah mayat, mayat sakit, satu mudarat. Kalau kita tak bedah mayat, maka tak dapat tuntut sebarang insurans, takaful. Maka siapa yang mudarat? Waris yang ditinggalkan. Maka di antara dua mudarat ni mana lagi berat? Yang berat ialah waris tadi, yang mana dia akan terbeban dengan hidupnya seterusnya. Maka di situlah hukum postmortem jadi harus. Wallahu alam. Soalan? Ibu-ibu? Ada? Oh ya tuan. Ya. Jenazah yang meninggal di hospital, doktor pegawai perubatan yang akan sahkan meninggal sebab apa? Yes. Kalau dia meninggal di ward hospital, memang dah ada rekod dah, sebab doktor dah diagnose dia, sebab tu dia masuk ward. Kan? Masuk kat kecemasan tu dia bagi rawatan awal. Tengok apa semua confirm, okey dan entahlah ward apa. Maka di situ dah tahu dah. Sekiranya dia meninggal, maka doktor yang akan sahkan. Dia akan keluarkanlah punca kematian, sakit jantung, darah tinggi, buah pinggang ke apa ke. Wallahu a'lam. Okey? Ada soalan? Ya. Assalamualaikum. Kita ulang balik kematian di rumah. Okey, bila kita call ambulans itu semua dan pegawai mental tu akan datang yang dia akan isukan apa surat yang ini penting dia punya boleh lawan itu. Baik. Orang yang datang ke rumah untuk mengesahkan kematian, iaitu ambulans, paramedik, dia tidak mengeluarkan surat permit kubur. Yang 3 keping itu permit kubur ataupun surat daftar kematian. Tetapi mereka hanya keluarkan surat pengesahan kematian. Maknanya orang ni memang dah mati. Siapa yang sahkan kematian dia? Ambulans tadi. Itulah surat dia. Jadi melalui surat itulah memberikan jaminan kepada polis bahawa dia dah mati, untuk polis keluarkan permit kubur. Tu dia. Wallahu a'lam. Okey? Ada soalan lain? Bila nak report ni? Time dia baru meninggal, ambulans dah sahkan kematian, baru pergi buat report. Jangan kita terus pergi buat report tanpa sahkan kematian dia lagi. Okey? Wallahu a'lam. Ada soalan lain yang boleh kita bincang lagi? Okey. Jadi bila dah dapat surat, pergi ke JPN, tukar kepada sijil kematian, barulah kita mudah untuk urusan selanjutnya, tuntutan dan sebagainya, ya. Wallahu a'lam bisawab. Jadi jika tak ada soalan, kita tangguh sekejap, dalam 10 minit. Ya, dalam 10 minit tuan-tuan nak pergi tandas ke, nak minum air ke, nak renggang pinggang ke, kan? Silakan. Insya-Allah kita kumpul balik dalam pukul 11. Wallahu a'lam bisawab.